إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, saudara, siapa nama tadi? Ashraf. Saya ke? Ashraf. Terima kasih atas jemputan, dan kepada semua jemaah Elmina Green 1, saya mengucapkan minta maaf kerana pertemuan sebelum ni tak dapat bersama kerana tak dapat, memang masalah rumah kan. Nak tak nak terpaksa batal lah, tanggung macam tu. Ya, Alhamdulillah, insyaAllah kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk kita terus dalam pengajian Al-Quran kita. Okay, baik. Saya teringat satu hadis daripada Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah dalam mencari ilmu, berusaha, berkorban, bersusah payah dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan permudah dia jalan dia untuk ke syurga. Jadi tuan-tuan, dalam usaha kita dalam menuntut ilmu ni tidak akan pernah habis. Dan pastinya bila kita mencari ilmu, pastinya akan ada ujian-ujian yang datang. Jadi jangan kerana ujian yang datang tersebut kita jadi putus asa. Akan tetapi bila ujian datang, kita perlu hadapinya dengan kesabaran. Dan kita perlu istiqamah, perlu ada semangat, perlu ada kekuatan untuk kita terus dalam menuntut ilmu ini. Dan talabul ilmi minal mahdi ilal lahadi. Dan tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga ke liang lahat. Jadi tuntut ilmu ni tak pernah habis. Walaupun kita ada 1-2 PhD, tapi ilmu Allah ni sangat luas. Jadi kita kena terus menuntut ilmu. Tak kiralah ilmu apa sahaja pun sekalipun, tuntutlah ilmu. Ilmu yang soleh lah, ilmu yang baik lah. Okey, baik tuan-tuan. Seperti yang kita rancang pada sebelum ni, kita akan bincang surah An-Nas sampai surah Al-Ikhlas sampai surah An-Nas. Ini 3 surah saja. 3 surah. Surah Al-Ikhlas dengan surah kita panggil Mu'awwidhatain. Apa dia surah Mu'awwidhatain ni? 2 a'udhu. 2 surah perlindungan. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nama lain dia kita panggil surah Mu'awwidhatain. Jadi insya-Allah mudah-mudah je tuan-tuan. Insya-Allah satu muka ni 3 surah kita cubalah khadam dari segi bacaan dia, dari segi hukum tajwid dia, kita perhatikan sama-sama insya-Allah. Baik, saya mulakan dengan Qul a'udzu birabbin surah An-Nas ya. Surah An-Nas. Minta sama-sama kita perhatikan jika ada Quran, atau saya boleh share screen ya. Saya sendiri boleh share screen ke? Boleh, saya jadikan Ustaz host sekejap. Okey, Ustaz share screen. 1 minit Ustaz. Sekejap. Okey. Ustaz dah boleh share screen dah. Okey, saya share screen ya. Alright. Okey, baik. Nampak skrin saya? Boleh nampak skrin saya? Boleh Ustaz. Okey, kita mulakan daripada surah An-Nas, itu surah yang paling belakang sekali. Dia tengah loading ni Ustaz. Tak tahulah yang lain. Boleh, okey nampak. Nampak Okey, baik. Surah An-Nas ada 6 ayat. 6 ayat. Dia surah pendek-pendek je. Dalam juzuk 30 ni surah dia pendek-pendek. Dan kebanyakan surah juzuk 30 ni adalah surah Makiyah. Tuan-tuan pernah dengar surah Makiyah ataupun surah Madaniyah? Biasa dengar. Apakah perbezaan surah Madaniyah dan apa perbezaan surah Makiyah? Kan mungkin di antara kita diturunkan di Mekah. Al-Quran diturunkan di Mekah. Di Mekah. Okey, baik. Yang lain ada yang mengetahui? Okey.
Baik, perbahasan tentang surah Madaniyah ataupun surah Makkiyah ni, para ulama membahasnya dan paling masyhur dan paling jumhur. Tempat yang diturunkan, Ustaz. Okey, betul. Maksudnya adalah Makkiyah Mekah ni, dan Madinah. surah Makkiyah ini, ia diturunkan sebelum hijrah, peristiwa hijrah Nabi SAW. Dan adapun surah Madaniyah ini adalah selepas penghijrahan Nabi SAW ke Yathrib ataupun Madinah. Itu lebih tepat lagi lah maksud Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum dan selepas penghijrahan Nabi SAW. Okey, baik. Saya teruskan dengan surah An-Nas. Saya baca dan kita cuba bincang dari segi hukum tajwid dan bacaan yang betul. Mungkin surah ni kita sangat familiar dalam bacaan solat kita. Dan kita cuba semaklah sehabis baik. Sebab kita nak baca dalam solat dan pastikan bacaan ni bacaan yang sahih lah. Bacaan yang asah, paling terbaik, paling sahih. Okay, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah. Baik, dalam surah An-Nas ni banyaknya di hujungnya adalah perkataan nas. Okey, baik. Kita bincang satu persatu. Terus kepada hukum tajwid. Qul. Qul, di situ tiada hukum tajwid. Akan tetapi kita kena berhati-hati sebutan qul ini. Jangan kita sebut dengan KUL. Kita kena sebut dengan QUL. Qul, dalam. Makhraj huruf qaf di dalam. Kaf di hadapan sedikit. Tapi qaf, dia adalah lebih kepada konsonan Q. Q. Jadi qul. Qul. Kalau kita sebut kul, jadi takut berubah makna. Kalau qul, katakanlah, kalau kita sebut dengan kaf, kul, dia jadi makanlah. Jadi tak kenalah dah berubah maksud ayat tersebut. Jadi lahnul jali, kesalahan yang besar. Jadi di sini qul. Qul. Kita berhati-hati. Qaf, bulatkan di situ. Point dia. Kemudian a'udzu. A'udzu. Macam kita pernah bincang sebelum ni. Kena buka. A'udzu. Ain kemudian waw mat. Situ kita panggil hukum dia mat asli. Mat asli. Waw mat sebelum dia yang berbaris dhammah. Cukup kata di sini syarat untuk kata dia adalah hukum mat asli. Tonton biasa dengar kan hukum mat asli? Alif waw ya. Apa huruf-huruf mat asli? Alif waw ya. Mat itu maksudnya panjang. Panjang dua harakat di sini. A'udzu. Kita jangan baca a'udzu, tak boleh. Sebab kat sini ada huruf mat, iaitu waw mat. Yang mana waw mat sebelumnya mesti berbaris dhammah ataupun hadapan. A'udzu. Zu. Kemudian huruf zal, berhati-hati zal. Zu. Zu. Macam mana makhraj huruf zal? Dia berbeza dengan zai. Tidak sama. Zai dengan zal berbeza. Zal lembut, keluarkan lidah sedikit. Kita kena keluarkan lidah sedikit. Zu. A'udzu. Sini Okey, kemudian bi rabbin nas. Bi rabb, ra. Kat sini hukum ra apa? Ra tafkhim. Ra tebal. Jadi insya-Allah tuan-tuan lepas ni saya nak tuan-tuan macam ni. Kita satu persatu kita tengok hukum, kita keluarkan satu persatu. Ra di sini ra baris fathah. Kenapa dia tebal? Kerana dia berbaris fathah. Syarat dia menjadikan dia ra ini adalah ra tebal. Ra baris fathah. Bi rabbin. Jadi dia tak boleh baca birab. Birab salah Ra salah.
Dia adalah ra. Birab. Okey. Masuk kepada ba yang syaddah. Jadi kat situ ada, saya panggil apa kat situ? Ada penekanan di situ. Ada nabrah di situ. Kita tekan dia. Birabbin. Jangan terlalu bersahaja. Kalau bersahaja, birabbin. Dia jadi tak ada penekanan di situ. Setiap syaddah, dia ada penekanan. Ya? Qul a'udzu birabbin. Okey, kemudian masuk kepada, dekat sini hukum apa tuan-tuan? Alif lam apa? Kita dah bahas sebelum ni. Alif lam apa tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Alif lam syamsiah. Betul tuan. Betul tuan Yang Zuan. Alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Boleh jelaskan? Ada sabdu kan? Okey, lam itu tiada tanda sukun dan ada syaddah selepas huruf lam. Jadi situlah syarat kepada alif lam syamsiyah. Lam itu tidak berbunyi tapi ada pada tulisan. Pada penulisan ada tapi tiada dibunyikan. Masuk terus kepada nun. Okey, baik tuan-tuan. Nun syaddah. Ada perbahasan dia dari segi hukum tajwid. Okey tuan, buka buku, nota, kalau boleh tulis. Kita akan bincang tentang hukum tajwid nun syaddah ni. Okey. Hukum nun sabdu dan mim sabdu. Nun syaddah dan mim syaddah. Nama dia adalah hukum wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Jumpa mana-mana sahaja nun syaddah dengan mim syaddah ni, nun syaddah atau mim syaddah ni, dalam apa-apa keadaan sekalipun, kita mesti dengungkan dia dua harakat. Kita mesti gunnahkan dia. Nama pun wajib al-gunnah. Wajib dengungkan dia. Dekat mana-mana je tuan-tuan jumpa, sama ada nun syaddah itu baris atas, nun syaddah itu baris bawah, ataupun nun syaddah itu baris hadapan, juga begitu mim. Jadi kena bagi penekanan juga kepada huruf nun ni. Dan kita sampaikan kepada makhrajnya di khayshum, di hidung, kena dengung. Qul a'udzu birabbin bin, terus kita transfer suara itu ke hidung. Bin nas. Masa kita lepas, jangan dengung lagi. Terus biasa. Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas. Okey. Okey. Pada kalimah an-nas itu adalah kalimah terakhir pada ayat pertama. Okey, di situ ada perbahasan lagi satu hukum. Apa hukum dia? Hukum mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Eja dia macam mana? Mim dal ain alif ra dha lam sin kaf waw nun. Nampak ke tuan-tuan? Saya kena beli satu lah, panggil apa? Drawing tab supaya boleh nampak. InsyaAllah nantilah saya beli supaya mudah dalam pengajaran online ni, insyaAllah. Okey. Kat situ kenapa hukum mad arid lis sukun? Hukum mad arid lis sukun adalah maksud dia memberhentikan bacaan ataupun mewaqafkan bacaan di akhir ayat. Huruf sebelum huruf akhir adalah huruf mad. Huruf sebelum huruf akhir adalah huruf mad. Okey, tengok arrow ni. An-nas huruf akhir adalah kita berhentikan bacaan. Okey, betul. Syarat pertama berhenti bacaan. Huruf sebelum huruf akhir adalah huruf mad. Huruf akhir dia adalah sin dan huruf sebelum dia adalah huruf alif. Kat sini mad. Jadi kat sini cukup syarat untuk hukum mad arid lis sukun. Kita boleh baca dengan kadar harakat 2 atau 4 atau 6 harakat. 4 cukup cantik lah. 4 menandai lah bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu panjang, lama. Okay, baik. Saya baca sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas.
Okey. Ayat yang kedua. Malikin nas. Malikin nas. Okey. Begitu juga, sama juga. Maliki tiada apa-apa hukum masuk kepada an-nas. Iaitu ada hukum wajibul gunnah dengan mad arid disukun. Ada dua hukum di situ. Hati tuan-tuan ingat ya. Okey. Sebelum tu saya terlupa, bila kita matikan di hujung huruf sin, jadi sin itu kita matikan. Tapi desiran itu berbunyi. Nas. Nas. Memang kena bunyi begitu. Kita tak boleh berhenti. Malikin nas. Tak boleh tergesa-gesa. Memang kita kena desirkan bunyi itu. Desiran itu mesti ada. Okay, baik. Seterusnya ayat yang ketiga. Ilahin nas. Ilahin nas. Okay. Juga sama. Okey, pada perkataan ilah itu ada hukum apa tuan-tuan? Di situ ada hukum mad asli. Di mana selepas lam itu ada alif mad yang pendek tu. Ada alif mad yang pendek tu. Nampak tuan-tuan Yang ni. Kat sini kena baca dua harakat. Ada mad asli di sini. Ilahin nas. Okey. Seterusnya yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Saya ulang. Min syarril waswasil khannas. Okey. Lihat pada perkataan min syarri. Okey, ini perbahasan tentang hukum nun mati tuan-tuan. Perbahasan tentang hukum nun mati. Dalam hukum tajwid ada satu hukum kita panggil nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Okey, nun mati tuan-tuan boleh bayangkan macam mana keadaan dia? Nun yang ada tanda sukun di atas. Ataupun nun yang tiada tanda apa-apa di atas. Itu juga kita panggil nun mati. Okey, tanwin. Tanwin yang baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Okey, tentang tanwin ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul dalam Al-Quran, tanwin 2 baris di atas ataupun tanwin baris di bawah ataupun di hadapan ini, dia ada perbezaan juga. Okey, tanwin 2 di atas, ada yang selari, ada yang tak selari. Tuan-tuan perasan tak? Pernah perasan tak? Bincang tentang tanwin ini. Okey, saya bagi contoh. Okey, tengok pada surah An-Nasr yang sebelah ni. Sebab ada contohnya di situ saja. Sorry, dan surah Al-Falaq ada. Tengok ni arrow ni. Arrow saya bergerak, nampak Okey, ghasiqin. Ghasiqin. Tengok. Tanwin ini selari, atas bawah dia selari, sama panjang. Sama panjang. Okey, tengok pada surah An-Nas sebelah. Surah sebelah. Afwaja. Tanwin dia tu, pada atas tu tak selari. Satu panjang ke atas, satu bawah. Dia ada perbahasan dia. Okey, tak apa. Nanti sampai kita akan cerita. Dalam buku tajwid kita bincang nun mati dan tanwin. Dia satu tajuk. Nun mati dan tanwin. Okey, kat sini min syarri. Nun mati bertemu dengan shin. Nun mati tambah shin. Apa hukum dia situ? Kenapa? Apa yang kita akan buat pada perkataan ni? Kita akan dengungkan dia. Kita akan dengungkan dia. Tanpa kita membunyikan nun itu. Nun itu secara samar. Dengung. Min, dan kita bersedia untuk menyebut huruf yang didengungkan. Okey, hukum di sini adalah hukum ikhfa hakiki, tuan-tuan. Ikhfa
hakiki. Hukum ikhfa hakiki ni apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf. Ada 15 huruf. Saya buka balik. Apa huruf-huruf dia? Dia bertemu dengan sad, dia bertemu dengan zal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dha, dha. Okey, saya tak hafal pun tuan-tuan huruf-huruf ni. Tapi bila kita baca Al-Quran, kita biasa baca dengung ini, kita akan tahu ini adalah ikhfa. Secara automatik. Sampai satu tahap tuan-tuan akan sampai ke tahap tu. Tak perlu menghafal huruf-huruf dia, tapi terus tuan akan dapat kenal pasti. Ini adalah hukum ikhfa hakiki. Okey, tuan catat dulu. Nun mati bertemu shin adalah ikhfa hakiki. Min syarri. Okey, ikhfa ni macam saya sebut tadi, dengung dia samar-samar. Kita tak bunyikan nun tu langsung. Min, dan kita dengung itu terus kita transfer pada hidung, khasyum, dan kita get ready untuk menyebut huruf yang kita dengungkan. Apa dia huruf di situ? Huruf shin. Min sya, min sya. Jangan kita baca min syar, min syar. Jangan lidah tidak menyentuh mana-mana. Lidah masa itu dalam keadaan terapung, dia tak menyentuh mana-mana di langit. Min syarril, syarril. Okey, baik. Hukum ikhfa hakiki. Kemudian ada syaddah, kita bagi penekanan. Syarril. Okey, baik. Perkataan al-waswasi ni. Alif lam apa tuan-tuan di situ? Qamariyah. Alif lam qamariyah, betul. Kenapa qamariyah? Ada alif lam dengan tanda mati kat lam tu. Betul. Lam itu berbunyi kerana ada sukun, tanda sukun di atas lam itu. Dan Sukun. lam itu jelas bunyi dia. Syarril. Dia tidak masuk pada huruf selepas lam itu. Jadi di situ adalah alif lam qamariyah. Min syarril, syarril. Ra nipis. Sebab ra berbaris bawah. Tuan-tuan. Okey, ra kita panggil ra tarqiq lah. Ra nipis. Kita tak boleh baca syarril. Syarril kurang tepat. Syarril, syarril. Okey, baik. Waswasi. Waswasi. Ada hukum apa di situ? Ada hukum mad asli pada perkataan wasi. Waswasi. Situ dua harakat. Dua harakat. Sebutan waw juga kena berhati-hati. Saya pernah sebut sebelum ni bagaimana kita nak menyebut huruf waw. Wa. Bukan wa, akan tetapi wa. Min syarril waswasil. Waswasil. Okey. Masuk kepada al-khannas. Alif lam apa di sini tuan-tuan? Lam Qamariyah. Alif lam qamariyah. Qamariyah. Betul. Sama macam al-waswasi tadi. Kerana lam itu berbunyi. Ada sukun di atas lam itu. Lam itu berfungsi kita panggil. Kita panggil alif lam qamariyah. Al-khan, hukum apa? Nun sabdu. Hukum apa tuan? Wajibul gunnah. Betul. Wajibul gunnah, wajib dengung. Jadi kita kena dengung lah. Khan, kita transfer terus. Bila kita tekan pada nun itu, transfer terus kepada hidung. Bila kita lepas, jangan dengung lagi. Jangan sengaukan lagi. Lepas nas, biasa. Min syarril waswasil khannas. Okey, berhati-hati pada huruf kha. Kha makhraj kha. Kha. Khannas. Kena betul-betul sebut bagaimana menyebut huruf kha itu dengan betul. Tuan-tuan? Okey, baik. Selesai ayat yang keempat.
Ayat yang kelima. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Saya ulang. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey. Alladhi, ni special. Isim isyarah. Alladhi, sebutan dia tetap alladhi. Dia tak boleh jadi ulladhi. Kecuali kalau sebelum itu berbaris bawah ataupun atas. Tapi bila kita jumpa alladhi ni, kita nak memulakan ayat ni, kita kena sebut alladhi. Di permulaan ayat. Okey. Alladhi. Dhi itu dua harakat. Mad asli. Dhi, mad asli. Huruf ya itu. Yuwaswisu fi, yuwaswisu. Tiada hukum di situ. Fi. Juga mad asli. Fi, mad asli. Kerana ada huruf ya mad di situ. Dan sebelum dia berbaris, kasrah bawah. Fi, dua harakat. Sudurin nas. Sudur. Dal waw adalah mad asli. Di mana huruf mad dia? Huruf waw itu. Sebelum dia berbaris, dhammah ataupun hadapan. Sudurin nas. Kalau tuan-tuan perasan, huruf mad ini tiada berbaris, tiada baris ya. Di atasnya tiada baris. Maka di situ adalah huruf mad. Masuk kepada an-nas. Alif lam apa tuan-tuan? Lam itu berbunyi atau tidak? Lam itu berfungsi atau tidak? Sudurin nas. Syamsiah. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Baik. Kemudian hukum apa lagi di situ? Wajibul gunnah. Okey, wajibul gunnah, betul. Apa dia wajibul gunnah? Dengung. Dua harakat. Pada huruf Nun. pada huruf nun yang syaddah, nun yang bersabdu. Itu syarat dia. Mesti kena sebut itu. Wajibul gunnah adalah hukum bagi nun syaddah ataupun mim syaddah. Baru komplit dia punya takrifan dia tu. Okey, baik. Kemudian satu lagi hukum Mad asli. mad asli di mana tu? Di alif. Di alif. Okey. Kalau kita nampak di situ macam mad asli, tapi di situ bukan hukum mad asli. Dia tak jadi mad asli dari situ. Boleh juga. Boleh juga kita kata dia mad asli. Akan tetapi hukum yang lebih tepat adalah Arid disukun. mad arid lisukun. Kerana dia berada di hujung ayat. Memberhentikan bacaan atau mewakafkan bacaan di hujung kalimah ataupun di hujung ayat. Huruf sebelum huruf akhir adalah huruf mad. Okey. Boleh juga. Kita panggil mad asli juga. Tapi yang lebih tepat adalah mad arid lisukun. Mad arid sukun lebih dia punya harakat tu boleh kita boleh baca 2, boleh baca 4 ataupun 6. Kalau mad asli kita boleh baca 2 saja. Okey. Baik. Kemudian seterusnya minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Okey. Minal alif lam. Alif lam minal Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, betul. Kerana apa? Kerana lam itu Si. itu berfungsi, berbunyi Alif lam qamariyah, lam berfungsi. Jinnati. Hukum apa tuan-tuan? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Sebutannya wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Waw itu 2 harakat. Wajibul gunnah. Okey. Kemudian wan nas. Wan nas. Hukum apa tuan-tuan di situ ada berapa? Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah 1. Okey, lagi? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Wajibul gunnah 2. Kemudian Mad arid disukun. arid lisukun, tamam.
Mantap, Elmina Green 1. Tajwid dah mahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kita akan repeat. Benda ni kita akan jumpa pada surah-surah yang lain. Jadi insyaAllah secara tak langsung tuan-tuan, insyaAllah kalau juzuk 30 ni selesai, bila kita masuk Baqarah nanti tuan-tuan boleh bahas satu persatu. Boleh bahas satu persatu hukum tajwid. Bukan bahas saja dan kita kena praktikal pun kena betul. InsyaAllah. Dan tuan-tuan pun dah boleh jadi guru Quran dah insyaAllah lepas ni. Sekurang-kurangnya guru pada ahli keluarga insyaAllah, mudah-mudahan. Ya Allah, amin. Amin. Okey, baik. Selesai Saya ulang balik. Baca daripada awal Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, boleh tuan-tuan? Baik, siapa nak cuba? Surah An-Nas. Tafadhalu. Silakan. Abang Izzuan. Ustaz Izzuan. Boleh insyaAllah. Tapi ada mengaji kat bawah. Okey. Boleh? InsyaAllah. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, tamam. Mumtaz. Okey, tahniah tuan. Okey, baik. Sebelum saya terlupa, pada kalimah sudur, sudur, di situ adalah huruf sad. Berhati-hati. Jangan tertukar dengan huruf sin. Saya terlupa nak sebut tadi. Okey, sad, kena ingat su. Tuan Izzuan sebut dengan baik huruf sad tadi. Sangat baik. Okey, kemudian dal. Saya nak remind sekali lagi, dal. Mana makhraj dal? Bukan tajam dia kita kena lebarkan. Lidah di hadapan, di belakang gigi. Hadapan tu kan. Sudu. Da-di-du. Jangan sampai jadi dot pula. Da-di-du. Kalau huruf dot, makhrajnya di tepi. Kita tempelkan lidah di kiri ataupun ke kanan. Sudu, dadu. Kalau kita biasa sebut dadu, tapi huruf lahjah Arab dadu, dal begitu sebutannya. Okey, baik. Selesai untuk surah An-Nas. Tuan pun dah ingat, dah berulang-ulang kan hukum tajwid. Kita dah dapat alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, kita dah dapat wajibul gunnah. Wajibul gunnah baru kita satu part baru dapat. Iaitu wajibul gunnah huruf nun syaddah. Lepas ni insyaAllah kita akan jumpa pula mim syaddah pada surah yang lain. Okey, itu baru satu part wajibul gunnah. Okey, kita dapat mana? Mad arid li sukun. Kita baru jumpa mad arid sukun untuk huruf mad dia alif. Lepas ni kita akan jumpa waw pula, kita akan jumpa ya pula. Okey, baik tuan-tuan. Masuk surah Al-Falaq. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil
falaq. Okey, baik. Qul seperti biasa, berhati-hati pada huruf qaf. Qul. Qul. Jangan kul tapi qul. Dalam a'udzu bi rabbil falaq. Al-falaq. Alif lam qamari. Alif lam qamariyah kerana lam itu berfungsi. Falaq. Okey, siapa tahu hukum di hujung ini? Ada hukum di situ. Qalqalah. Qalqalah kubra. Siapa sebut qalqalah tu? Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okey, baik. Okey, perbahasan tentang huruf qalqalah. Okey, tuan-tuan catat tajuk qalqalah. Qalqalah. Okey, baik. Apa maksud qalqalah? Qalqal ni maksudnya bolak-balik ataupun lantun. Dia berbolak-balik. Okey. Dalam hukum tajwid ada hukum qalqalah. Okey, huruf qalqalah ada 5. Senang je kita nak ingat. Apa huruf dia? Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Senang nak ingat. Siapa orang Negeri? Qata bajudan. Qata bajudan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ini adalah huruf qalqalah. Okey, ketika bila ia terjadi qalqalah ini? Okey, keadaan dia bila huruf qalqalah ni dia dalam keadaan dia sukun. Kat mana-mana kita jumpa huruf qalqalah ni yang ada tanda sukun, dia qalqalah. Dan huruf qalqalah ini berada di hujung ayat. Ataupun bila kita mewakafkan bacaan tersebut. Jelas. Yang pertama, keadaan pertama, kita jumpa huruf qalqalah ni yang ada tanda sukun. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, huruf qalqalah di hujung ayat. Yang ketiga, bila kita mewakafkan satu ayat itu dan hujung dia adalah huruf qalqalah. Maka ketiga keadaan ni, maka dia jadi qalqalah. Okey, baik. Kita jumpa kat mana-mana. Okey, dalam keadaan yang pertama ni, ayat pertama ni, dia berada di hujung ayat. Walaupun dia tak ada tanda sukun, akan tetapi dia berada di hujung ayat. Kita wakafkan bacaan dia. Jadi terjadilah qalqalah. Okey. Qalqalah ada 3 keadaan. Qalqalah pertama kita panggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Yang kedua qalqalah kubra. Kubra. Qalqalah sughra maksudnya qalqalah kecil. Dari perkataan saghir, asghar, sughra. Sughra maksudnya kecil. Qalqalah kubra, qalqalah besar. Kubra. Akbar, perkataan akbar, kabbara. Besar, kabir. Cuma ada perkataan itulah. Okey. Kubra. Kemudian yang ketiga akbar, paling besar. Itu panggil isim tafdil lah. Allahu akbar. Allah maha besar. Allah paling besar. Akbar. Asghar. Contoh asghar, paling kecil. Okey, baik. Jadi 3 keadaan ini. Sughra, kubra dan akbar. Sughra ketika mana? Yang keadaan pertama tadi. Huruf qalqalah di pertengahan ayat yang ada tanda sukun. Itu terjadi sughra. Dia sughra keadaan dia ringan. Qalqalah tu ringan. Nanti kita akan sampai pada qalqalah sughra nanti. Tak apa, kita bahas dulu. Okey, baik. Sughra kubra berada di hujung ayat. Berada di hujung ayat. Dan akbar kita berhentikan dia dan huruf qalqalah itu ada tanda syaddah, ada sabtu. Kita berhentikan ayat tersebut sama ada di hujung ayat atau kita berhentikan dia dan hujung tu adalah huruf qalqalah dan qalqalah itu ada tanda syaddah. Okey. Dia lebih keras lagi. Lebih tekan lagi. Okey, baik. Okey, macam untuk ayat 1 ni adalah qalqalah kubra. Okey. Qul a'udzu bi rabbil falaq.
Falaqa. Memang kita kena bunyikan dia. Falaqa. Falaqa. Dia bukan kerana terkeluar atau tersengaja keluar. Tapi memang kita kena keluarkan dia, lantunan itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey. Jelas Qalqalah di situ ada huruf qaf di hujung ayat. Okey, ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Okey. Min syarri, hukum apa? Sama seperti yang dalam surah An-Nas tadi. Nun mati bertemu dengan syin. Ikhfa hakiki. Okey. Salah satu nun mati bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Lepas ni tuan-tuan akan jumpa pula tanwin bertemu dengan syin pula. Juga ikhfa hakiki. Sebab dia dalam satu perbahasan hukum nun mati dan tanwin. InsyaAllah kita akan jumpa lepas ni. Okey, baik. Min syarri adalah hukum ikhfa hakiki. Okey. Syarrin an-naffathat. Hukum apa tuan-tuan? Alif lam apa di situ? Ada alif lam, kita nampak alif lam. Lam itu berfungsi atau tidak? Min syarri wasikin syarrin naffas. Alif lam syamsiah. Saya silap baca ke ni? Melompat ke? Ayat 2 lagi kan? Ha. Tak ada siapa Ayat tegur nombor saya. Tak ada siapa tegur saya tuan-tuan. Okey, ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Sorry. Okey. Ikhfa hakiki, kemudian ma. Ma hukum apa tuan-tuan? Ma asli. Mad asli. Kemudian khalaqa. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okey, bagus. Okey, masuk ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Saya ulang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey, wa min syarri. Ikhfa Hakiki. hakiki. Masih lagi kita jumpa huruf shin. Kemudian gha. Ghasiqin. Gha. Ada tak hukum di situ? Kita jumpa dengan alif yang tidak bertanda. Jadi dia jadi hukum apa di situ? Ghin berjumpa dengan alif mat. Hukum apa tuan-tuan? Izhar hakiki. Mat asli tuan-tuan. Gha. Gha siqin Ghin bertemu dengan alif tu, kan? Dua harakat di situ kita kena baca. Okey, kemudian siqin. Okey, nampak tuan-tuan tanwin ada kat situ. Okey, tanwin bertemu dengan apa? Hamzah. Okey, bertemu dengan hamzah. Okey. Dia jadi apa tuan-tuan? Izhar. Okey, dia jadi izhar halki. Okey tuan-tuan, dalam perbahasan nun mati dan tanwin ni, ada berapa hukum yang dibahaskan bawah dia? Ada cabang dia. Tajuk utama dia adalah nun mati dan tanwin. Pecahan dia apa dia? Yang pertama, hukum izhar halki. Izhar halki. Yang kedua, cabang yang kedua, idgham. Ada idgham ma'al gunnah, ada idgham bila gunnah. Okey, tuan-tuan kalau boleh cuba tulis carta lah tajuk utama, lepas tu ada cabang-cabang dia. Cabang yang pertama, izhar halki. Yang kedua, idgham. Idgham ma'al gunnah. Idgham pula ada dua. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Okey, kemudian iqlab. Cabang yang ketiga, iqlab. Iqlab. Cabang yang keempat, ikhfa hakiki. Okey, boleh tuan-tuan? Jadi 4 cabang tu daripada hukum nun mati dan tanwin. Okey, tak apa, kita tengok pelan-pelan dulu. Okey, kat sini adalah tanwin bertemu dengan hamzah. Okey, cuba tuan catat je dulu. Tanwin bertemu dengan hamzah, kena baca dengan jelas. Dia tak dengung. Tak ada yang bolehkan dia dengung pun. Dia tak sinkronis tanwin tu nak masuk dengan huruf hamzah tu untuk dengung. Tak ada. Jadi jelas dengung, jelas tanwin dia di situ. Masukkan dengan izhar halki ni,
dia tanwin itu tidak perlu dengung sebab dia berjumpa dengan huruf yang jelas. Jadi ghasiqin, QIN, kita matikan dia. Ghasiqin. Kita tak memasukkan dia dan kita tidak dengungkan dia pun. Jelas. Kalau tuan-tuan perasan, tengok tanwin itu dia berbaris selari. Okey, bila berbaris selari ni, baris bawah selari itu, tanwin itu yang baris bawah tu dia selari, mana dia jelas. Memang kita kena bunyikan dia jelas. Kin ke, kon ke, an ke, in ke, un ke. Nanti kita tengok yang jelas untuk dhammah apa dia, 69 ke 99. Okey, baik. Dekat sini kita kena jelas. Ghasiqin, QIN. Ghasiqin idza waqab. Okey, baik tuan-tuan. Kat sini kita panggil hukum ghasiqin adalah apa dia tuan-tuan? Izhar halki. Okey, idza. Idza lembut zal. Idza za berapa harakat tuan-tuan? Berapa harakat di situ? Berapa Tuan Izzuan? 2. Sebab dalam skrin saya ni nampak Tuan Izzuan, Abang Rizwan dengan saya je lah dekat ni. Okey, 2 harakat. Jadi hukum apa di situ? Idza, za. Asli. Mad asli, betul. Okey. Idza waqab. Okey, zal kena berhati-hati tadi saya sebut tadi. Zal, jangan jadikan zai. Dia zal. Keluarkan lidah sedikit, lembut je. Idza waqab. Dan di hujung adalah qalqalah apa tuan-tuan? Di situ ada huruf qalqalah tak? Ada kan? Baju dan ba. Kan? Kita matikan, kita berhentikan ayat. Maka ada huruf qalqalah di situ. Cukup syarat dia adalah qalqalah. Jadi qalqalah kubra. Okey, baik. Ayat yang seterusnya, ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri. Masih lagi nun mati bertemu dengan shin, ikhfa hakiki. Masuk kepada ra itu nipis ke tebal? Syarrin Nipis. nipis. Bab baris bawah. Masuk kepada an-naffasat. Ada alif lam di situ. Lam itu berfungsi atau tidak? Tuan Irsyad? Tidak. Jadi alif lam apa tuan? Syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah. Okey, naffa. Tengok lepas fa itu ada 2 nabrah di situ, ada 2 penekanan pada nun itu. Hukum apa nun di situ? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Sebab ada nun syaddah. Ingat, jumpa kat mana-mana nun syaddah, dia adalah wajibul gunnah. Kemudian masuk pada fa, ada lagi nabrah penekanan. Kena tekan. Syarrin naffa. Syarrin naffa. Jangan kita terlalu bersahaja. Kalau bersahaja, tak ada penekanan di situ. Tak cantik. Pembacaan kita kurang jelas, tak cantik. Jadi, setiap huruf yang syaddah, dia ada penekanan. Syarrin, syar pun kita tekan. Syarrin naffa. Kan cantiknya tu, baca dia. Okey, kemudian fa itu ada, lepas fa itu ada huruf apa? Ya. Ada? Ada Oh, huruf ada apa? alif. Mad asli. Terbaik. Ada alif. Alif kecil tu, kita panggil alif kecil. Ada alif mad di situ. Fa 2 harakat. Kemudian sa juga ada alif kecil. Maknanya fa baca 2 harakat, sa kena 2 harakat. Sa tu jangan tertukar dengan sin. Kat situ huruf sa. Kena keluarkan lidah. Sa. Okey, kalau boleh lihat lidah saya, tuan. Naffas, naffas, sa. Jangan jadikan huruf sin. Bila kita tukar huruf, kesilapan besar kita telah lakukan. Okey? Okey, kemudian fil uqad. Fil uqad. Okey. Kalau lihat pada fi ni, contohlah contoh tuan-tuan. Saya berhenti pada fi. Wa min syarrin
An-nafathati fi. Contohlah nafas saya betul-betul tak cukup. Semput lah kata kan, orang tua katalah saya ni kan. Dia jadi hukum kat situ tuan-tuan. Dia jadi hukum mad asli di situ. Tapi bila dia baca secara wasal, kita sambung bacaan tersebut, dia dah tak jadi mad asli. Dia berubah hukum di situ. Sebab masuk terus pada alif lam. Alif lam apa? Alif lam yang berfungsi. Iaitu alif lam syam. Alif lam Komariah. Komariah. Terbaik Abah Rizwan. Lepas ni boleh jadi Syekh Quran lepas ni. InsyaAllah Abah Rizwan. Rizwan. Abah Rizwan. Okey. Baik. Faham Jelas Kalau saya berhenti pada fi, dia jadi mad asli. Tapi bila kalau saya sambung pada fil, dia tak jadi hukum mad asli dah. Dia jadi terus masuk pada alif lam qamariyah. Okey. Uqad. Apa hukum di situ tuan-tuan? Qalqalah. Okey, qalqalah. Qalqalah apa? Kubra. Qalqalah kubra, betul. Okey. Bagi perhatian kepada huruf ain, hati-hati, dan pada huruf qaf. Uqad. Jangan kita baca bersahaja. Kalau kita terlalu bersahaja, dia akan jadi huruf ain tu jadi hamzah. Qaf tu kadang-kadang boleh jadi kaf juga. Uqad. Ada orang kalau biasa kalau orang lama, veteran baca kan. Uqad ada. Uqad pun ada. Jadi kita kena perhatikan betul-betul huruf apa yang kita nak sebut ni. Ain ke hamzah, qaf ke kaf. Uqad. Kita kena perhati satu persatu. Jadi bila tuan-tuan faham makhraj setiap huruf yang tuan nak sebutkan tu dan tuan faham hukum tajwid, maka bacaan Al-Quran secara tak langsung jadi lancar. Jadi mudah. Kita akan berhati-hati. Okey, ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, wa min syarri. Masih lagi hukum apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, betul. Ha. Okey, ra itu tebal ke nipis? Syarri. Ra tebal ke nipis? Nipis. Nipis. Okey, bagus. Kemudian selepas syarri, hukum apa? Mad asli. Apa dia mad asli tu? Hukum dia situ. Jelaskan. Alif. Kenapa? Dua Okey. harakat. Okey, penjelasan dia ha berjumpa dengan alif mad. Itu cara penjelasan dia. Ha berjumpa dengan alif mad. Terjadinya mad asli. Okey. Kemudian sidin idza. Sidin idza ada tak hukum? Izhar halki. Izhar halqi. Sebutan dia tuan-tuan halqi. Ha. Izhar halqi. Okey. Okey, betul. Jelas. Kita matikan dia, kita sukunkan dia, tanwin itu jelas. Sidin. D-I-N. Sidin. Tengok bentuk tanwin tu selari. Jadi kita, tanwin tu bunyi dia jelas. Sidin. Idza. Sama macam tadi. Sikin dia. Ra sikin. Sama je. Berjumpa dengan huruf yang sama iaitu hamzah. Okey. Za. Hukum apa tuan-tuan? Mad asli. Mad asli. Kenapa mad asli? Za bertemu huruf mad. Terbaik tuan-tuan. Baik. Okey, kemudian hasad. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okey, baik. Betul. Terbaik Tuan Irsyad. Boleh ganti dah saya ni. Okey, baik. Tuan Ashraf saya. Mana Tuan Ashraf? Tak nampak lah. Tuan Ashraf. Ada ke tu? Oh, ni. Dia tak tunjuk muka. Tak tunjuk muka. Malu. Okey, baik. Tuan akan jumpa hukum yang berulang-ulang, tapi dengan pengulangan inilah yang menjadikan tuan-tuan mahir. Mungkin tuan takut rasa bosan, tapi bosan ni tuan akan memahirkan tuan-tuan. Tapi janganlah kita rasa bosan. Nak rasa bosan tu betulkan niat balik. InsyaAllah tak bosan. Okey, baik. Surah yang terakhir tuan-tuan, surah
Ikhlas. Suratul Ikhlas. Okey, tuan-tuan pernah dengar tak satu hadis tentang surah Ikhlas ni? Barang siapa yang membaca surah Ikhlas ni 3 kali, umpama dia membaca Satu Al-Quran. okey, sekali kita baca sepertiga Quran. Orang kata baca 3 kali, dia jadi satu Quran. Bila kita baca sekali, dalam hadis sebut, baca sekali, umpama kita baca sepertiga Al-Quran. Kenapa sepertiga Al-Quran? Dalam perbahasan Al-Quran ini ada 3 perbahasan. Al-Quran secara keseluruhan ada 3 perbahasan. Yang pertama, Tauhidullah, perbahasan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang tauhid kita lah, kan. Yang kedua tentang kisah-kisah dan kisah Nabi, kisah-kisah lah. Dan yang ketiga tentang hukum hakam. Okey. Qul huwallahu ahad ini, surah Al-Ikhlas ini tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Nabi sebut siapa yang baca surah Al-Ikhlas, maka umpama dia baca sepertiga Al-Quran, 1/3 Al-Quran. Jadi bila kita baca, sebab sepertiga Quran adalah perbincangan tentang Tauhidullah. Itu maksudnya sebenarnya. Tuan-tuan? Okay, baik. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saya ulang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Baik, tengok ayat pertama, qul huwallah sama qul huwallah, huwallah masuk kepada Allah, huwallah. Tuan-tuan akan dapat beza bila tuan-tuan sebut waw itu dengan betul. Pada ayat ni qul huwa masuk kepada Allah, dia akan cantik bunyi dia. Qul huwallah wallah. Qul huwallah. Okey, baik. Ada tak hukum di situ? Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah ada 2 harakat. Wallahu. Pada kalimah Allah ada, di tengahnya ada mad. Allahu. Kemudian ada tak lagi hukum dalam ayat pertama ni? Ahad. Ahad. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okey, baik. Tuan-tuan bagi perhatian pada setiap huruf-huruf yang mungkin agak sukar. Huruf ha, ha pedas. Bezakan ha bulat. Ha bulat tu yang huwa. Huwa tu ha bulat. Qul huwa. Kita tak baca qul huwa. Jadi kat situ ha bulat jelas hu daripada dada, terus qul hu. Qul huwallahu. Ha bulat lagi. Ha dia bunyi ni kan, bunyi jelas kan? Ha kan? Dalam bunyi dia. Kemudian aha. Ha pedas di situ. Bezakan ha dengan ha. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qalqalah kubra. Okey, baik. Ayat yang kedua. Allahus samad. Allahus samad. Allah. Kita biasa sebut Allah. Kurang tepat. Allah, bukan Allah. Allah. Itu yang sebenarnya, tuan-tuan. Allah. Allahus samad. Allahus samad. Perkataan as-samad, alif lam apa, tuan-tuan? Syamsiyah. Alif lam syamsiyah, kerana lam itu tidak berfungsi. Okey, baik. Sad, berhati-hati. Hussa. Daripada ha, Allah hussa. Hussama. Hussama. Hussamad.
Bukan hussamat. Saya biasa masa saya jadi masa di Mesir dulu, Arab jadi imam. Dia baca macam ni, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Arab baca samad. Kita pelik bunyi dia. Ada. Sebab bukan kata semua orang Arab pun dia boleh baca Quran dengan baik kan. Ada juga kesilapan dia kan. Tapi selepas itu ditegur teruslah. Arab ni saya suka budaya dia. Kalau kita silap pada ketika itu, dia datang terus menegur kita. Dan bila dia silap, dia tak malu kalau kita tegur dia. Boleh tegur secara langsung, tak ada masalah. Okey. Okey, baik. Dapat ya tuan-tuan pada ayat kedua ni. Allahus samad. Qalqalah kubra. Okey, lam ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Perhatikan perbezaan ya. Lam yalid wa lam yulad. Ada beza tak tuan-tuan? Siapa nampak perbezaan? Ada beza. Perbezaan pada qalqalah kan tuan? Betul. Ada beza. Okey, lam yalid adalah qalqalah syarat pertama tadi. Yang mana kita jumpa huruf qalqalah yang sukun di pertengahan ayat. Jadi kat situ adalah huruf qalqalah. Jadi hukum qalqalah sughra. Sughra ni kecil, kita bersahaja je. Qalqalah itu kita bersahaja. Lam yalid wa lam yulad. Tapi di hujung tu qalqalah kubra kita tekan sedikit. Itu perbezaan sughra dengan kubra. Tapi kita nak jumpa yang akbar, insya-Allah lambat lagi kot. Okey. Okey, baik. Lam yalid wa lam yulad. Okey, baik. Ada tak hukum tajwid pada ayat yang ketiga tu? Selain qalqalah, ada tak? Mim mati bertemu ya. Mim mati. Okey, betul. Okey, sebelum saya terlupa, nasib baik Tuan Izzuan ingatkan. Okey, lam yalid mim mati ada perbahasan dia. Hukum mim mati. Hukum mim. Ada perbahasan dia. Kat sini mim itu ada tanda mati. Kalau tadi kita bincang nun mati kan, ni ada hukum juga untuk mim mati. Izhar apa? Dia jelas, izhar syafawi. Macam mana kita nak kenal izhar syafawi ni? Tuan-tuan tulis dulu, tak apa. Walaupun kita belajar hukum tajwid, kita jumpa hukum tajwid yang kehadapan sedikit, tapi insya-Allah tuan-tuan akan ingat. Lepas ni akan tersusun, tuan-tuan akan nampak. Okey, mim mati, tuan-tuan jumpa kat mana-mana mim yang ada tanda sukun di atasnya, inilah hukum izhar syafawi. Izhar syafawi. Nanti tuan-tuan akan jumpa mim mati tapi tiada tanda sukun. Tapi kita panggil mim mati juga, sama macam nun. Nun mati ada dua keadaan kan? Nun yang ada tanda sukun dan nun yang tiada tanda sukun di atas dia. Sama juga mim mati. Mim mati yang ada tanda sukun. Kalau jumpa tanda sukun di atas mim, maka dia adalah hukum izhar syafawi. Jelas Okay, balik. Ada lagi tak hukum dalam pada ayat ketiga ni? Mad asli. Okey, kita jumpa satu lagi lam. Lam yalid wa lam. Masih lagi mim mati. Izhar syafawi. Kemudian mad asli, siapa sebut tadi? Tuan Isyad tak? Ashraf. Oh, Ashraf. Okey tu. Okey, kat mana mad asli tu? Ya bertemu dengan waw mati. Betul. Ya bertemu dengan Huruf mat. ya dhammah bertemu dengan waw mat. Kita panggil waw mat. Jadi dua harakat di situ. Lam yalid wa lam yulad. Yu tu kita panjang dua harakat. Okey, seterusnya ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baik. Walam izhar
Walam. Syafawi. Idhar syafawi, betul. Kemudian yakul lahu. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah jumpa nun. Nun mati. Berjumpa selain pula tadi kita jumpa shin je kan? Yang ni jumpa pula dengan huruf apa? Lam. Lam. Okey. Tadi perbincangan nun mati dan tanwin ada 4 cabang, betul? Betul. Okey. Nun mati bertemu lam termasuk dalam cabang idgham. Idgham. Dan idgham ada 2 cabang pula. Daripada idgham tu ada 2 cabang. Dalam 4 cabang tu idgham sajalah yang ada cabang dia. Jadi idgham apa? Idgham ada 2, idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah ataupun satu lagi terpanggil idgham bila gunnah. Maksudnya apa idgham? Idgham ni maksudnya memasukkan. Kat sini hukum idgham bila gunnah. Okey, contoh terus. Cabang idgham ada 2, idgham ma'al gunnah dan satu lagi idgham bila gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah maksudnya memasukkan ma'a bersama al-gunnah dengung. Memasukkan bersama dengung. Idgham ma'al gunnah. Okey. Satu lagi idgham bila gunnah. Memasukkan, idgham tu memasukkan bila gunnah tanpa. Bila tanpa gunnah dengung. Okey. Pada kalimah ini yakul lahu, nun mati bertemu dengan lam. Lam syaddah ni. Kita masukkan dia tanpa mendengungkan. Betul tak tuan-tuan? Yakul lahu. Nun itu ada pada tulisan tapi tiada pada bunyi. Mahupun bunyi dengung tak ada. Terus masuk kepada lam. Kita seolah-olah kita tak pandanglah nun tu. Terus masuk kepada kaf waw lam. Lam yang syaddah itu. Yakul lahu. Tapi bila kita menulis Al-Quran, kena pastikan ada nun ini. Itu sebab kami, para hafizul Quran, ujian kami bukan sekadar ujian syafawi ataupun lisan. Kan? Syekh baca atau guru baca kita sambung bacaan kan. Akan tetapi ujian Al-Quran ni, satu lagi ujian penulisan Al-Quran. Kami kena tulis balik apa yang kami dah hafal. Macam saya dulu di Azhar, soalan Al-Quran ni 3 tuan-tuan. Satu kertas kecil je, A5 tu, soalan ada 3 je. Soalan pertama, sambung pada ayat sekian pada ayat sekian. Dan dalam Quran ni ayat mutasyabihat banyak. Tuan-tuan tahu tak ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ni ayat yang hampir serupa. Pada surah ni ada, pada surah ni ada, surah ni ada. Tapi apa yang dikeluarkan soalan tu, hanya kat situ je ada. Cuma kadang kita confuse lah. Tapi insyaAllah lah kalau yang mana yang ingat Quran, dia akan tahu. So kami akan latih lah menulis Al-Quran tu. Okay. Jadi di sini ada pada tulisan tapi tiada pada bunyi. Idgham bila gun, dah masukkan terus kullahu. Kullahu. Kita nampak nun yang tiada sukun ni, kemudian lepas dia huruf lam. Okey. Untuk idgham bila gunnah tuan-tuan, nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf saja. Lam ataupun ra. Ingat tuan-tuan. Hukum idgham bila gunnah adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf saja. Lam dengan ataupun ra. Okey, tuan-tuan, dengar? Okey, kat sini adalah nun mati bertemu dengan lam. Okey. Walam yakul lahu. Okey, hu tu hukum apa tuan-tuan? Ada hukum situ. Mantap. Siapa tu? Sebut tu. Ustaz Izwan ya? Okey, Ustaz Izwan. Mad silah qasirah. Kenapa kita tak panggil mad asli? Boleh juga kita panggil mad asli. Boleh juga, tapi yang tepatnya adalah perbincangan ulama tentang hukum tajwid ni. Di sini adalah hukum mad silah qasirah. Dia berkaitan dengan ha dhamir. Ha dhamir. Kita panggil kenapa ha tu yang berada di hujung tu adalah ha dhamir. Ha dhamir. Perbahasan hukum tentang ha dhamir ni. Mad silah ada 2, mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Tapi kat sini adalah qasirah. Kita baca 2 harakat saja. Okey, tak apa. Kita bincang qasirah dulu. Ini adalah hukum mad silah. Tuan-tuan tulis je, mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Okey, maknanya dibaca panjang harakatnya 2 harakat.
Walam yakul lahu, lahu, dua harakat. Okey, terus kufuwan. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Hukum apa tuan-tuan? Kufuwan. Izhar halki. Sekali lagi. Izhar. Halki. Okey, izhar khal. Tanwin, nampak tanwin itu selari kan? Bentuk dia selari kan? Kalau orang-orang veteran dulu, orang lama kita, mak ayah kita, nenek kita, atuk kita kan, mereka dari segi teori mungkin kurang. Akan tetapi segi praktikal dia bila baca Quran, guru-guru akan bagi penekanan kepada tanda-tanda ni. Tengok tanda selari tak selari. Tengok ni 69 ke 99. Kalau 99 dengung ke tak dengung. Jadi mak ayah kita ni mahir tentang tu. Penulisan, penandaan Al-Quran ni kan. Apa kita belajar sekali semua kita belajar insya-Allah. Jadi kat situ adalah hukum izhar halqi. Ustaz Zul, minta maaf Ustaz. Ustaz, tadi perbezaan izhar halqi dengan izhar syafawi macam mana Ustaz? Okey, izhar syafawi adalah pada hukum mim mati. Oh, mim mati. Itu perbahasan mim mati. Untuk halqi dia adalah nun mati ataupun tanwin. Okey. Okey, baik. Ustaz, maaf Ustaz. Sila tuan. Izhar syafawi itu mim mati bertemu dengan huruf apa? Yaw lagi? Okey, dia ada huruf-huruf yang dia bertemu. Macam saya sebut tuan-tuan, saya tak hafal pun huruf-huruf yang pertemuan tersebut. Akan tetapi apa yang saya faham adalah mim itu ada tanda sukun. Maka dia jadi izhar syafawi. Betul kan Tuan Isyad tanya tentang izhar syafawi kan? Ya betul Ustaz. Okey. Izhar syafawi adalah perbahasan tentang mim mati. Jadi saya tak hafal pun dia bertemu dengan huruf apa. Tapi memang ada huruf-huruf yang disebutkan tentang hukum izhar syafawi tu. Apakah huruf yang bertemu dia? Mim mati bertemu dengan huruf apa? Ada. Tapi saya secara jujur saya tak hafal. Tetapi saya melihat kepada perkataan mim itu sendiri. Mim itu ada tanda sukun ataupun tidak. Kalau mim ada tanda sukun jelas, maknanya dia adalah izhar syafawi. Macam tu. Tapi boleh insya-Allah kita akan bincangkan tentang izhar syafawi, apakah huruf-huruf dia. Nanti kita akan sampai, kita akan bincang. Okey? Baik. Ahad. Last sekali ahad. Hukum apa tuan-tuan? Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okey tuan-tuan tengok. Di hujung ahad tu ada mim kecil. Kenapa ada mim kecil Ustaz? Tak nak tanya tuan-tuan. Kalau sambung Siapa yang sebut Saya Ustaz. Tuan Ashraf. Okey baik. Kalau sambung betul. Kalau sambung dengan apa tuan? Dengan surah seterusnya. Sambung dengan surah seterusnya. Tapi kurang tepat tu lagi. Ada yang lebih tepat. Siapa boleh sebut? Huruf ba, bismillah. Betul. Maknanya kalau kita nak sambungkan bacaan surah tu kepada surah yang seterusnya, kita boleh wasalkan, tapi wasalkan dalam keadaan ada hukum di situ. Mim kecil itu adalah tanda bagi iqlab, tuan-tuan. Iqlab. Okey. Iqlab ni adalah cabang daripada nun mati dan tanwin, betul tak tuan-tuan? Betul kan? Saya sebutkan tadi, dia cabang daripada nun mati ataupun tanwin. Tapi dekat sini, kat mana nun mati dia? Kat mana tanwin dia? Siapa boleh sebutkan? Dekat dal. Kita tak nampak kat mana tanwin dia, kat mana nun mati. Okey, dekat dal. Tuan kata kat dal. Nun ke tanwin kat situ? Tanwin. Tuan Ashraf sebut Ya saya. Mantap lah. Saya pincin lah minggu depan Tuan Ashraf mengajar lah. Tak boleh. Ustaz Izzuan. Betul Tuan Ashraf, betul. Maksudnya dal itu adalah asal dia tanwin. Tanwin. Bila tanwin bertemu dengan ba ataupun nun mati bertemu dengan ba, lepas ni tuan-tuan akan jumpa pula nun mati bertemu dengan ba, ada juga mim kecil. Ada juga mim kecil. Jadi kat situ adalah hukum iqlab. Iqlab paling senang kita nak kenal pasti. Dia ada mim kecil. Jadi contohnya saya wasalkan bacaan, saya sambungkan bacaan. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillah. Gitu.
ahadum bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Biasanya geng-geng Taranum ni sukalah sambung-sambung ni. Suka melenggok-lenggokkan, bunyikan, mentaranumkan bacaan dia. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah daripada golongan kami orang-orang yang tidak melagukan Al-Quran. Kita kena lagukan Quran. Kita kena baca Quran dalam keadaan yang sedap. Seboleh-boleh. InsyaAllah. Okey, baik tuan-tuan. Selesai untuk 3 surah ni. Mudah-mudahan dapatlah apa yang saya cuba sampaikan ni, dan insyaAllah mudah-mudahan jelas ya tuan-tuan. Ada persoalan? Saya buka pada soalan pada tuan-tuan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Sila tuan. Tuan Rashidan Ya, saya. So tadi Ustaz kata waw baris atas jadi wa. Wa, betul. So semua sebutan waw baris atas jadi wa. Betul. Okey. Sorry, yang baru tahu. Wa. Di hadapan je. Wa. Okay. Kalau kita biasa sebut sebelum ni wa. Kan? Dia bunyi tetap bunyi waw. Akan tetapi lahjah Arabnya lebih lagi pada wa. Itu lahjah Arab. Sebab kita iqra'ul Quran biluhunil Arab. Kita baca Quran dengan lahjah Arab. Itu yang kita dituntutkan untuk kita ketika mana kita baca Quran. Okay, baik. Ada persoalan lain tuan-tuan? Terima kasih Ustaz. Sila Tuan Kamarul. Hai, panggil saya tu cik cukup lah tuan. Okey ni, saya nak tanya. Okey, baik. Beza tak tajwid Diponegoro ni? Tajwid. Sebab saya ni beli Quran ni dekat Tanah Minang dulu lama dah. Jadi saya nak tanya, sebab kalau tak betul ni saya nak bakar tanam labu dia cakap terang. Sebab apa yang surah Al-Ikhlas tu yang last kali tu baru kullahu kufuwan ahad. Dia kalau kat sini dia ada mim. Ini dia ada ain kecil. Ada ain kecil. Ain kecil Okey, baik. Tu saya nak tahu sama ada apa yang saya pegang ni salah ke, betul ke, itu saya takut juga ni. Okey, boleh tak tuan pusing kasih Quran tu tunjuk kat kamera, saya nak tengok tulisan dia. Ustaz nampak tak? Sekejap ya. Ustaz nampak? Okey, nampak. Okey, jelas tuan. Okey, dari segi penulisan Quran tu tak diragui lah. Betul ya? Adapun Quran dulu sebelum ni, kalau pada tahun 80-an, 90-an, Quran Imla'i, saya pernah pakai Quran tu masa saya kecil. Quran tu susah lagi untuk kita kenal pasti hukum-hukum. Tak seperti Quran yang sekarang ni lah. Adapun tanda ain tu tak ada perbahasan pun di situ. Tapi dia masih tetap seperti mana yang saya baca tadi lah. Mungkin sekadar ada tambahan. Saya tak pasti benda tu secara jelas kenapa ada ain, kan? Tapi tak ada masalah. Saya tengok tadi penulisan ni pun okey. Cuma kalau kita kena berhati juga dalam bila kita membeli Al-Quran ni. Sebab saya ni dia ada tulis ni tak, kalau saya boleh betul kat kamera ni dia ada tajwid ni. Cetakan mana tu? Penerbit dia siapa tu? Sekejap ya, saya nak pastikan je lah Ustaz. Sekejap saya tengok sekejap ya. Sebab ini daripada Kementerian Agama Indonesia. Sahkan, jadi sebab tu okey ya. Tahun 2010 penerbit Diponegoro. Okey, baik. Tuan, saya sebelum ni saya duduk di Indonesia 2 tahun. Saya tak duduk lah. Isteri dengan anak-anak saya duduk 2 tahun di Indonesia sebelum corona itu. Sebab anak-anak saya 4 orang masuk pesantren. Dengan isteri, saya bujang kat sini. Saya fly ke sana setiap kali cuti lah. Cuti sekolah saya fly ke sana. Saya selalu pergi sana dan saya suka pergi tengok kedai-kedai buku diorang ni. Lebih Quran. Cetakan Quran banyak. Tapi penulisan Quran diorang ni berbeza dengan penulisan Quran yang ada di Malaysia. Itulah. Berbeza sebab apa saya kata, contohnya lah. Macam nun mati dengan nun sukun nun mati. Kita bincang ni. Nun ada tanda sukun dengan nun tak ada tanda sukun. Dua-dua kita panggil nun mati kan? Tetapi di Quran Indonesia, nun mati tu semua ada tanda sukun. So
Sebab orang Indonesia dah biasa dengan cetakan dan pembacaan Quran mereka macam tu. Dan mereka lebih tahu kat mana nak dengung, tak dengung. Walaupun nun itu memang ada tanda sukun. Tapi Quran kita lebih mudah sebenarnya. Dan sebenarnya Quran Madinah pun, Arab Saudi pun sama macam kita juga. Dia sebenarnya lebih kepada penulisan cetakan tu lah. Itu sebab kenapa ada cetakan berpuluh-puluh cetakan ke-30, ke-40. Kerana ada pembaharuan. Pembaharuan dari segi tanda-tanda tu. Tanda-tanda mati, tanda-tanda wakaf, kat mana kita letak wakaf yang sesuai. Semua itu dibincangkan oleh para ulama lah. Sebab kalau macam cetakan Al-Quran di Malaysia ni, Kementerian Dalam Negeri, KDN, kawan saya pernah panggil saya untuk semakan Al-Quran di KDN. Kita akan semak dulu satu persatu, start muka surat sebelum dicetak secara banyak kan. Kita akan semak dulu. Semaklah kat mana yang salah baris ke apa semua. So kamilah yang bertanggungjawab. Yang mana ditanggungjawabkan ustaz-ustaz yang hafal Quran ni dipertanggungjawabkan untuk semak Quran ni. Kamilah yang proceed. So proceed cetak. Jadi Quran Malaysia selamatlah. Dan ada juga Quran yang mana dari segi susunan ayat tu. Contohnya lah ayat pertama. Kan ayat pertama ataupun ayat kedua berada di hujung sekali belah kiri. Tiba-tiba ayat kedua ni berada di bawah. Kesusunan ayat tu kadang-kadang berbeza. Jadi kalau macam saya, anak-anak murid kelas saya di sekolah tahfiz, saya kalau kata mana yang pakai Quran pelik sikit, saya suruh tukar cepat-cepat. Ni saya akan tengok lah. Setiap kelas saya akan perhatikan Quran apa yang dia pakai. Dan kalau boleh, kalau mereka ni yang hafal Quran ni, anak-anak yang hafal Quran ni, biar mereka hafal Quran dengan satu Quran saja. Mereka kena jaga betul-betul Quran tu. Daripada awal dia hafal sampai dah 30 juzuk dah hafal, Quran yang sama. Supaya dia tak berubah lah. Kalau bertukar-tukar Quran ni, susah. Susah lah. Dia sisi psikologi tu. Sebab Al-Quran ni, kalau tuan-tuan perasan ada pelbagai warna kan. Sekarang ni Quran macam-macam. Ayat ni separuh, 1/3 muka ni warna pink, warna hijau, warna kuning. Tapi dari segi psikologi untuk orang yang menghafal Quran ni, dia sesuai dengan satu color warna hijau ni sebenarnya. Untuk dia memorize dari segi psikologi dia lah. Nak memorize dengan mudah. Itu semua diperbincangkan lah benda tu. Allah Ta'ala. Okay, ada persoalan lagi tuan-tuan? Ustaz, ada satu hukum tajwid. Sekiranya kita sambung tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Okey, betul. Kat situ kita panggil nun apa? Nun iwad. Okey, nun iwad. Nun itu daripada tanwin itu sendiri. Ahadun. Nun. Kan dun tu kan dah sekali nun kan? Betul? Bila dia berjumpa dengan hamzah wasal, begitulah keadaan dia. Dia kena tambah nun di situ. Ahadu. Tu jadi dhammah, dia tak jadi tanwin dah. Kemudian ada nun yang berbaris bawah. Ahadunillah. Itu level lain tu. Ustaz Izwan insyaAllah boleh jelaskan pada pertemuan akan datang insyaAllah. Okey baik tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bahaskan juga benda tu nanti. Kita akan jumpa ni dalam surah Al-Baqarah ada. InsyaAllah. Okey, cukup setakat ni 3 surah dulu tuan-tuan, boleh ya? Boleh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Minta maaf lah atas kekurangan dalam penyampaian ilmu ni insyaAllah. Jika saya salah, tegurlah saya insyaAllah. Mudah-mudahan lah. Saya nak baca. Tak ada yang nak baca. Ada yang nak baca ke? Kalau nak baca boleh insyaAllah. Sila. Kita minta pengurusi majlis kita baca boleh insyaAllah. Boleh ke Macam mana tu? Ashraf. Saya. Allah Akbar. Surah apa tu? Boleh pilih surah mana-mana. Nak baca 3-3 pun boleh. Okey. Mula dengan surah Al-Ikhlas dulu minta tolong Ustaz Zul betulkan InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dua harakat je. Lam Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bersaja lagi. Lam yalid wa lam yalid wa lam Yalid wa lam yulad. yulad. Wa lam Tekankan lagi. yulad. 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 Okey, boleh. Terus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aywa. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Masya-Allah. Wa min Okey, Ustaz. Terus. Okey. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ulang balik. Wa min syarri ghasikin. Ayat yang ketiga tadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Jelaskan lagi kha tu. Min syarril waswasil khannas. Kha pada kha. Okey, baik. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jelaskan Minal alladhi yuwaswisu fi sudurin. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ahsanta. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Ada lagi ke nak cuba? Macam mana Abang Rizwan? Abang Rizwan boleh tu, senyum lah. InsyaAllah. Saya cuba Ustaz. Okey. Ustaz betulkan kalau salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tekan lagi. Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay. Cuma abang kena perhatikan pada qalqalah kubra tu. Kena bezakan surah dengan kubra. Kalau kubra dia tekan lagi. Okay, sebagai contoh pada ayat yang ketiga tu. Lam yalid wa lam yulad. Tekan lagi. Lad. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Syarri itu terus. Wa min syarri gha. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Okey, macam saya sebut tadi, nun itu nun dengan fa ada syaddah. Ada nabrah penekanan. Wa min syarrin naffatsati fil. Cuba. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal tadi bang, minal jin teruskan. Lam tu matikan betul-betul. Minal jinnati wan nas. Ahsanta, terbaik. Alhamdulillah. Okey, ada yang nak cuba lagi? Saya cuba Ustaz. Kira Tuan Irsyad, boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Qalqalah di hujung kubra tu tekankan lagi. Allahus samad. Allahus samad. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Dia jangan bunyikan q, dia qa. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Aywa. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tekan lagi dengung tu. Khannas.
من شر الوسواس الخناس Baik. الذي يوسوس في صدور الناس Sudurin nas. Nama sikit. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, tamam. Ahsanta. Okay, insyaAllah mudah-mudahan bacaan kita pada malam ini, insyaAllah mudah-mudahan Allah angkat dan Allah kira sebagai amal-amal yang soleh, insyaAllah.